Master, hari ni kita nak belajar apa, Master? Kita nak belajar guna chopstick ke, Master? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya doakan agar anda semuanya selamat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis serangga, iaitu lalat. Sejenis serangga yang bersayap dan mempunyai kemampuan untuk terbang. Malahan ia dikatakan sebagai serangga paling dominan yang ada di dunia. Kenapa? Kerana seperti mana yang kita tahu, lalat boleh ditemui di mana-mana saja tempat yang ada di dunia ini. Lalat memiliki sifat-sifat yang sama seperti serangga-serangga yang lain. Mempunyai kepala, thorax dan juga abdomen. Selain itu juga ia memiliki sepasang sayap, 3 pasang kaki dan juga sepasang sesungguh. Jangka hayat bagi lalat ialah 15 hingga ke 25 hari bergantung kepada jenis-jenis lalat. Serangga yang aktif hanya pada waktu siang ini dikatakan sudah wujud 250 juta tahun dahulu. Dan seperti mana yang kita tahu, lalat juga sinonim dengan masalah kesihatan sejak berabad lamanya. Sekiranya lalat melihat makanan yang terdedah, lalat akan membuat pendaratan ke atas makanan tersebut. Kemudian dengan mekanisme yang ada pada lalat, ia mengeluarkan air liurnya supaya makanan tersebut cepat hadam, ataupun dengan mudah lagi untuk kita faham, cepat basi. Setelah makanan itu terurai dengan air liur yang terdapat pada lalat, maka lalat pun menikmati makanan tersebut. Bukan saja makan, lalat juga turut melepaskan najis-najisnya di atas makanan yang telah ia cemari. Tidak kurang juga, makanan yang terdedah menjadi sasaran kepada lalat untuk bertelur di atasnya. Tabiat inilah yang menjadikan lalat sebagai pembawa kuman dan bakteria ke mana-mana saja ia pergi. Secara umumnya kita tahu bahawasanya lalat ini akan wujud dan hadir di tempat-tempat yang kotor. Walaupun lalat ini sinonim dengan pembawaan penyakit, tetapi lalat juga turut memberi sumbangan kepada perkara-perkara yang baik. Lebih-lebih lagi dalam penyiasatan kes-kes yang terlibat dengan unit forensik. Catatan sejarah menyatakan lalat telah pun memberi sumbangan tersebut sejak daripada kurun ke-13 lagi. Dikisahkan dalam catatan tersebut, seorang penyiasat telah pun ditugaskan untuk menyiasat pembunuhan yang menggunakan sabit. Penyiasat telah mengumpulkan semua suspek dan telah minta mereka untuk memegang sabit mereka masing-masing. Dengan pantas, penyiasat dapat mengenal pasti siapakah pembunuhnya, kerana terdapat seorang suspek yang dihinggapi dengan lalat. Walaupun sabit berkenaan telah pun dibersihkan, tetapi lalat sangat sensitif dengan bau darah. Pada hari ini, kehadiran lalat pada mayat-mayat yang ditemui merupakan petunjuk paling besar bilakah mayat tersebut dibunuh. Lalat yang mempunyai kisah hayat dengan selang masa yang tertentu menjadikan petunjuk kepada ahli forensik untuk mengenal pasti bilakah masa kejadian tersebut berlaku. Sedikit sebanyak dapat membantu pegawai penyiasat untuk mengarah kepada petunjuk-petunjuk yang lebih jelas. Berikut adalah jenis-jenis lalat yang ada. Mari kita saksikan. Berikut pula adalah beberapa fakta menarik tentang lalat pilihan penulis. Mari kita saksikan.
lalat boleh melihat apa yang berlaku di belakangnya. Lalat rumah betina mampu bertelur sebanyak 2,000 biji dalam tempoh 1 bulan. Lalat tidak mempunyai gigi. Lain lalat, lain makanannya. Ada setengah lalat yang mempunyai genetik yang sama dengan manusia. Lalat berkebolehan untuk terbang secara terbalik. Ada lalat boleh terbang di angkasa melalui salah satu uji kaji yang dilakukan oleh pihak NASA pada tahun 2014. Ada setengah lalat kelihatan seperti penyengat, tebuan ataupun lebah untuk mengelakkan daripada diserang musuh. Lalat buah boleh hidup beberapa hari tanpa sayapnya ataupun kepalanya, tetapi tidak boleh hidup tanpa kedua-duanya. Sesuatu yang perlu kita pelajari daripada lalat, tidak semuanya perkara itu buruk selamanya buruk untuk kita. Ada waktu dan ketikanya perkara yang buruk ini sangat berguna kepada manusia. Kedua, jagalah kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, lalat boleh dihindari. Tanpa tempat yang kotor, lalat tidak bernafsu untuk mendarat. Akhirnya, lalat akan berlalu pergi. Ketiga, setiap satu yang berlaku dalam kehidupan kita, janganlah kita anggapkan ia seperti lalat yang hinggap di hidung, dihalau lalu kemudian pergi. Mungkin yang datang itu sekejap saja, tetapi itulah sebenarnya petanda untuk kita mengubah kehidupan kita selamanya. Itu saja untuk kali ini. Inspirasikan saya dengan menekan butang like dan subscribe. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian, terima kasih.